Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami untuk menyaksikan rangkuman perlombaan bagi kejuaraan Petronas Malaysia AM Kaprik 2017. Dan untuk minggu ini tumpuan akan kita berikan kepada perlombaan pusingan yang ke-6 yang berlangsung di Blitar Jasin, Melaka, dan memperkatakan tentang kejuaraan dalam Kaprik ini sememangnya tidak dinafikan bahawa persaingan lebih tertumpu ke arah jenama jentera Yamaha dan juga jentera Honda. Tetapi bermula musim lalu menyaksikan jenama tempatan iaitu Modenas tampil untuk memberikan cabaran dalam kejuaraan Kaprik bermula pada tahun 2016. Dan untuk musim ini, untuk tahun 2017 menyaksikan Modenas nyata tampil dengan lebih serius untuk memberikan saingan kepada dua jentera yang dilihat lebih berpengalaman. Jadi jom sama-sama kita saksikan ceritanya tentang pasukan Modenas ini bagi membawa cabaran mereka untuk tahun 2017 terutamanya dalam kategori CP115. Azizul Aziz bin Ishaq, pengurus Modenas Racing Team. So, saya dah bersama Modenas Racing Team lebih kurang 5 tahun secara rasmi. Tanggungjawab saya menguruskan pasukan dan juga menyediakan mesin perlombaan. Pada pandangan saya, persaingan di sini memang sengit lah. Persaingan tu sengit, cumanya peluang tu sentiasa terbuka untuk semua tim. Kami Modenas Racing Team, sebuah factory team ataupun pasukan pengeluar yang kita berusaha untuk dapatkan teknologi dan juga kemampuan mesin yang lebih tinggi untuk kita gunakan terhadap mesin-mesin jalanan kita. Jadi kalau kita tengok dari segi persaingan di litar amat hebat, kami berusaha memperbaiki kemampuan jentera disebabkan kekangan pengalaman dan juga resources dari segi pelumba dan juga data-data perlombaan. Sebab Modenas kita agak baru berbanding dengan Honda dan juga pasukan-pasukan daripada Yamaha. Bila kita membuat pemilihan pelumba, setiap kali kita adakan pemilihan pelumba, kita akan dapat sekurang-kurangnya 50 ke 70 orang pelumba yang akan turn up untuk cuba mendapatkan tempat di Modenas Racing Team. Sebab kita adalah pasukan factory, jadi peluang untuk pelumba sekiranya berada di factory team adalah lebih jelas dan lebih kukuh. Hala tuju pihak pengurusan tertinggi ialah melihat Modenas bergerak ke hadapan dan menjadi pengeluar nombor 1 menjelang tahun 2020. Jadi jenama motosikal nombor 1 menjelang 2020, dan motorsport adalah salah satu platform terpenting untuk kita mempromosikan produk. Jadi pembabitan Modenas dalam perlombaan ini sebenarnya adalah untuk mempromosikan produk dan juga membuktikan kemampuan mesin kita setanding dan mampu bersaing, dan seterusnya bila sampai masanya, bila kita dah punya data dan juga kemampuan teknikal yang cukup, kita insyaAllah kita akan mampu bersaing dan memberikan saingan terhadap pasukan-pasukan yang lebih berpengalaman. Kita cuba dan kita nampak kemajuan dan juga perkembangan mesin lumba Modenas, jentera-jentera Modenas dan juga pelumba serta pasukan sendiri memang mampu bersaing. Itu pandangan peribadi dan juga pandangan pasukan saya. Dan berdasarkan kepada persaingan dan juga prestasi di shootout yang berlangsung pada sebelah pagi tadi, jelas sekali Armin, persaingan di antara kedua-dua pelumba ini berterusan. Ya, Akid yang diberikan tumpuan sekarang. Akid melakukan masa yang agak baik di awal shootout ini, tapi sebab itu Azroy berjaya untuk mencatat masa yang lebih baik. Ini kita lihat pada waktu awal Akid dengan 56. Tapi ini masih awal lagi. Tapi sebab itu kita lihat Akid dengan masa 52.71, Azroy 52.835. Tapi lepas itu Azroy berjaya membagi catatan masanya untuk mencabar rekan Akid dengan Ahmad Syukran serta rakan pasukannya Nazrul Izzat yang sering bantu-bantu untuk menolak satu sama lain melonjak ke atas. Dan ketika ini kita lihat Azroy cuba untuk melakukan masa yang lebih baik lagi. Azroy 52.306 saat ketika berbaki 2 minit 22 saat akan tamat, dan pada ketika ini
Dijangkakan Azroy akan dapat mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama di petak utama perlumbaan. Tapi selepas itu kita lihat Azroy cuba membaiki catatan masanya 51.961 saat untuk Azroy, dan selepas itu dia berjaya mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama. Jadi itulah yang berlaku ketika sesi shootout yang melibatkan 10 pelumba terpantas yang melakukan catatan masa semalam, dan mereka bersaing merebut 10 petak terbaik untuk sebelah pagi tadi. Dengan Azroy Hakim Anwar akan bermula di petak yang pertama. Beliau memburu kemenangan yang kedua berturut-turut dalam perlumbaan CP 115 untuk musim ini di Litar Jasim Melaka yang sepanjang 1.106 km. Masalahnya bagi Azroy itu kali pertama dia mengutip mata. Dia tidak nasib baik dalam beberapa perlumbaan dan dia tidak mintai dalam di awal musim, tapi dia menang di Maips. Tak kala di tahun ini kita lihat pelumba Honda agak suka dengan jentera mereka, tapi Azroy nampak yakin dengan jentera yang digunakan, dan ini memberikan sedikit harapan kepada pasukan GB Honda UZ Racing Team secara UZ bersama dengan Azroy Hakim Anwar, dan pasukannya yang mengharapkan kali ini dia dapat mencatat kemenangan seperti Zul katakan kedua berturut-turut untuk Azroy. Dia agak konsisten untuk sepanjang minggu ini, semalam dan juga hari ini. Tetapi dia juga tidak boleh memperkecilkan dengan kemampuan pelumba ini. Formasi untuk kembali pada kedudukan grid masing-masing, dan masa ini kita akan lihat kedudukan grid perlumbaan. Kedudukan grid perlumbaan CP 115 akhir. Petak pertama Azroy Hakim Anwar, kedua Akid Aziz, ketiga Ahmad Syukran Aizat. Sementara itu akan bermula di petak yang keempat adalah Nazir Izzat Maudin, Muhammad Azim Faris. Petak yang kelima Azrul Effendi Hadi. Di petak yang keenam, petak ketujuh Hamizah Rofa 8, Muhammad Idil Fitri Mahdi 9, Muhammad Faris Hafiz. Di petak yang ke-10 adalah Muhammad Hafinas Muhammad Ali, Muhammad Haris Fahran Baharin di petak yang ke-11, dan Irfan Rusnizam akan berada di petak yang ke-12. 13 Amirul Hakim Rizal 14, Muhammad Syafiq Rosli 15, Muhammad Alif Aiman Tumiran. Dan di petak yang ke-16 adalah Muhammad Khwarizmi Muhammad Nasir, 17 Muhammad Afiq Ashraf Zulkifli, Muhammad Haziq Muhammad Hamdan di petak yang ke-18. Petak yang ke-19 Izzat Rafiq 20, Muhammad Farus Nasir 21, Tengku Amir Rafiruddin 22 Muhammad Azni Ahmad Ali, 23 Muhammad Zikri Ahmad Zamri, dan petak ke-24 adalah Nur Ahmad Faris Nazrin. Kita akan saksikan Azroy akan sampai strategi Azroy taktik biarkan lain-lain pelumba menantinya untuk sampai bagi dia memulakan perlumbaan CP 115 akhir di Lita Jasin Melaka. Telah pun bersedia kesemuanya. Kita nantikan 15 pusingan. Lampu merah dinyalakan dan data bermula sekarang ini di hadapan. Wow, meluncur laju. Syukran Aizat. Syukran Aizat meluncur laju. Meminta Azroy di belakang. Itu adalah bukan Syamil, nomor 19. Dan terjatuh Azrul Effendi. Ada ramai pelumba yang terlibat. Ada ramai pelumba. Kita akan saksikan nanti. Kerana di hadapan adalah Syukran Aizat diikuti dengan Azroy yang di belakang. Perubahan di tempat yang ketiga, keempat dan kelima. Saya rasa Akid Aziz juga turut terlibat dalam pelanggaran itu. Jadi dia kehilangan tempat di kelompok hadapan. Kali ini persaingan kita berikan perhatian kepada Syukran Aizat dan juga Azroy Hakim Anwar. Ini yang berlaku tadi. Ini berlaku di awal perlumbaan, awal pusingan. Ya, Akid terlibat bersama dengan beberapa orang pelumba lain yang terjatuh. Syukran Aizat, Azroy, Alif Aiman, Faris Hafiz, Irfan Rosnizam, Afiq Ashraf, Tengku Amirul. Dari belakang tempat ketujuh sekarang Haris Farhan. Kita masih lagi di awal perlumbaan. Baru 2 pusingan. Ada 13. Masih pusingan lagi. Oh, dua masuk itu adalah Tengku Amirul. Tengku Amirul. Wah, Azroy melepasi. Azroy di tempat yang pertama sekarang ini. Azroy di tempat yang pertama. Dapat kita senyum. Kalau Yuzi melihat kedudukan sekarang dengan Azroy Hakim Anwar di tempat yang pertama. Melepasi Syukran Aizat. Turun tempat yang kedua. Faris Amin tempat yang ketiga. Tengku Amirul tempat yang keempat. Jadi selain ada seorang lagi pelumba yang terkanas di situ, tetapi tidak memberikan, tidak mengganggu tumpuan Azroy dan juga Syukran Aizat. Dan saya juga mahu memperkatakan tentang Amirul.
di bahagian dalam. Sementara itu persaingan yang kedua. Jatuh, Android terjatuh. Android terjatuh. Android berlaga dengan Syukran Aizat. Tadi kita lihat Syukran. Bendera merah, red flag. Sekarang ini red flag. Bukan sebab ini ya, sebab tadi sebelum itu ada kemalangan di selekor. Tidak pasti selekor berapa kita akan nantikan. Tapi Android mungkin dapat kembali meneruskan perlumbaan. Persoalannya apakah jenteranya berada dalam keadaan baik, mampu untuk meneruskan perlumbaan atau tidak. Dia sudah menolak jenteranya. Kerana sekarang apa yang berlaku, saya akan cuba dapatkan apa yang berlaku sekarang. Android kembali semula ke pit, ke paddock. Jadi jika motosikal dapat dibaiki dengan masa yang tidak berapa lama saja. Dan apa yang berlaku tadi, kalau kita lihat kembali apa yang berlaku dengan Android dan Syukran Aizat. Android dan Syukran Aizat tadi, apa yang berlaku kerana Syukran Aizat masuk dari bahagian dalam. Android buka ruang sedikit, Android masuk. Tapi sampai itu Aizat cuba untuk merampas kembali kedudukan, dan situ dia terjatuh ketika kedua pelumba itu bersaing bersebelahan. Selepas kedua pelumba ini keluar dari selekor yang ke-8, kita perhatikan persaingan di antara kedua pelumba, dan di situlah berlakunya Azroy agak terhimpit di sebelah tepi. Kemudiannya dia terjatuh, dan susulan itu saya rasa bukan dengan insiden. Bukan. Yang melibatkan kibaran bendera merah. Bendera merah sebelum itu. Tapi apa yang berlaku sebelum itu lagi adalah Android memberi ruang sedikit kepada Syukran untuk masuk. Jadi para pelumba kini sudah pun kembali semula ke litar dan akan mengambil kedudukan grid masing-masing berdasarkan kedudukan yang terkini, kedudukan sebelum kibaran bendera merah. Saya difahamkan bahawa mereka akan berlumba sekali lagi 11 pusingan. Dan saya tidak mahu mengenepikan Muhammad Akid Aziz di petak yang ke-8. Dan selekor pertama sekali lagi menanti mereka. Tadi kita dah katakan sejak semalam lagi, selekor pertama ni akan menentukan kerana agak selekor agak tajam selepas kelajuan di awal perlumbaan. Mereka bermula sekarang di hadapan Android, Hakim Faris. Syukran yang lepas. Ya, Syukran yang melepas dahulu. Android masih di bahagian dalam. Tapi Syukran bisa mempertahankan kedudukan, dan itu antara Faris dan Alif. Tapi tidak ada sebarang insiden di sektor yang pertama dan kedua. Dengan Syukran mempertahankan kedudukan tempat yang pertama, sekarang Android di tempat yang kedua. Di belakangnya adalah Faris. Hafiz dengan Tengku Amirul berada di tempat yang keempat sekarang. Ini Akid di tempat yang ke-7 dan di tempat yang ke-8 untuk Akid, tapi dia melepasi nombor 66. Di hadapan masih lagi persaingan Syukran Aizat dan Android Hakim. Memang rapat 1, 2, 3. Syukran, Android dan Faris dengan Tengku Amirul juga rapat. 4 pelumba sekarang. Android di hadapan sekarang. Android di hadapan di penghujung adalah lurus menuju ke flag yang pertama. Android tempat yang pertama, Syukran tempat yang kedua, Faris tempat yang ketiga, dan tempat yang keempat. 4 pelumba yang rapat di hadapan. Dengan sekarang ini mulai menghampiri adalah Haziq Fairuz dan Muhammad Akid Aziz. Jadi Azroy mahu mempertahankan kedudukan ini. 39 dan 97 disiasat oleh pegawai perlumbaan. Itu adalah nombor 39 dan juga 20 dan 7 yang disiasat harus Nasir dan akan disiasat oleh pegawai perlumbaan dan juga Adil Ahmad Ali. Persoalannya jika masa mengizinkan untuk dia melakukan, kerana tinggal lagi 5 pusingan, satu pusingan di kerondaran 52 saat yang dilakukan oleh pelumba. Akid akan cuba untuk merapatkan diri dengan kelompok di hadapan yang masih lagi diketuai oleh Android Hakim Anwar. Tak berubah kedudukan Android Syukran. Android semakin jauh di hadapan. Syukran tempat yang kedua, Faris, Amirul, Tengku Amirul, Haziq dan Akid. Perbezaan 04.709 saat yang ditinggalkan oleh Azroy Hakim Anwar ke atas Syukran Aizat untuk dia berada di tempat yang pertama. Sementara bagi Akid Aziz pula, dia cuba belum lagi sampai, belum lagi mampu untuk merapati 3 pelumba di hadapannya. 2 pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor, Akid dan juga Akid sudah sampai di belakang. Tapi ada 3 pusingan lagi sampai Akid dapat melakukan. Jika dia dapat berjaya menanti podium dalam perlumbaan kali ini, kerana Akid telah pun sampai di belakang Haziq Fairuz sekarang. Tapi semasa lagi mempertahankan kedudukan di tempat yang ketiga.
Haziq mengekori di tempat yang ke-5 dan kini Hakim Aziz di kedudukan yang ke-6. 2 pusingan lagi akan ditamatkan. 2 pusingan lagi bagi Faris Hafiz usahakan tekan tempat yang ketiga. Tapi mungkin juga Amirul juga akan cuba mencuri tempat di belakang pasukannya di sasaran akhir. Siapa tahu kerana sekarang ini ini adalah keputusan untuk podium yang terakhir. Dia akan tempat yang kedua Sultan Aizat sedang berkelesa. Saya rasa Akif Tengku Amirul sudah berpersembahan dengan rakan sepasukannya untuk merapat dengan tempat yang ketiga. Mereka menuju ke selekor yang pertama di antara Tengku Amirul dan juga Faris Hafiz. Kita berkata dari bagian pertama. Haziq mengambil peluang itu untuk naik ke tempat yang keempat. 20 Waipa bersaing, tapi Haziq Khairus yang berjaya mencuri tempat, mencuri perhatian, mencuri peluang. Itu yang pasti, mencuri peluang. Kata pun jalan tambahan. Akif masuk, Akif berada di hadapan sekarang ini. Akif berada di hadapan Faris. Tapi untuk ke podium, dia perlu mengejar Haziq dan Tengku Amirul terlebih dahulu. Haziq Tengku Amirul di tempat yang ketiga, tempat yang keempat. Ini kemudian terakhir. Berapa selekor saja lagi. Azroy akan sampai. Azroy Hakim Anwar akan sampai untuk menanggi perlombaan di hadapan. Itu dia akan sampai ke jaga flag adalah Azroy Hakim Anwar. Pelumba yang terjatuh tadi, tapi dia berjaya menanggi perlombaan selepas sambung semula. Tempat yang kedua Sultan Aizat. Ketiga adalah Tengku Amirul. Haziq tempat yang keempat. Akif tempat yang kelima. Akif tempat yang kelima, 6 oleh Faris Hafiz. Azroy Hakim di tempat yang pertama dengan Sultan Aizat tempat yang kedua, Tengku Amirul tempat yang ketiga. Ini adalah keputusan yang kita akan nantikan keputusan rasmi kerana saya rasa ini adalah keputusan bagi perlombaan tadi dengan 3 pelumba yang akan menaiki podium adalah Azroy, Syukran dan Tengku Amirul. Haziq tempat yang keempat, Akif tempat yang kelima, Faris tempat yang keenam, Nazrul Izzat tempat yang ketujuh, Hafizah tempat yang ke-8, Azrul Fendi Hadi 9, 10, Amirul Hakim. Tempat yang ke-11 Afiq Ashraf Zulkifli, 12 Syafiq Rosli, 13 Irfan Rosnizam, 14 Zikri, 15 Haziq Hamdan, 16 Fairuz Nasir, 17 Aznil Ali, 18 Haris Farhan, 19 Faris Nazrin, 20 Alif Aiman. 3 Tengku Amirul Amiruddin kepada yang diserahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Hamzah Ahli Parlimen Jasin Melaka. Tempat yang ketiga pelumba pasukan Muhammad Zinius Yakma Wawaipang. Dah lama tidak melihat Tengku Amirul naik di atas podium. Ahmad Syukran Aizat. Ahmad Syukran Aizat yang memberikan cabaran kepada Azroy, tapi tewas akhirnya kepada Azroy Hakim Anwar. Pemenangnya yang Muhammad Dato' Wira Haji Ghazali Muhammad Timbalan Esko Pasukan Pembangunan Pantai Sukan Sungai dan Pulau-Pulau Negeri Melaka menyampaikan hadiah kepada Azroy Hakim Anwar. Kepada Charles Yuzi Ahmad Zaini, urus pasukan GB Honda Yuzi Racing. Pandangan pada trek Jasin ni, dia teknikal dia lebih kurang macam pocket part. Dia trek pun tak berapa teruk lah. Pada race tadi saya starting 18 kan. Lepas tu dari starting tak sangka keluar sampai nombor 6 sebab apa? First corner tengok bergabung. Lepas tu cepat-cepat curi kan. Lepas tu pada tu red flag. Masa tu dah nak menang, lepas tu starting balik, kejar balik lah. Ray akan datang nak masuk final lah. Sebab sebelum ni pun susah nak masuk final. Dia 3 Ray dah tak final. Dia 4 round datang ni, dia nak masuk final lah. Lepas tu target tak tank. Podium bagi CP115 Azroy Hakim, Sultan Aizat, Tengku Amirul Amiruddin.
Saingan CP115 untuk perlumbaan pusingan yang ke-6 di Litar Jasim Melaka menjadi milik Azroy Hakim Anwar dari pasukan GV Honda Uzi Racing. Dan bagi pasukan Modernas, nyata banyak lagi tugas yang perlu dilakukan seandainya mereka mahu terus menjadi pencabar terbaik dalam perlumbaan Capri untuk musim 2017 ini. Sehingga kita bertemu lagi saudara di minggu hadapan. Jangan lupa untuk terus bersama kami menyaksikan detik-detik terbaik, aksi terbaik dalam kejuaraan Petronas Malaysia AM Capri 2017. Dan akhir kata dari saya, salam hormat, salam satu Malaysia, kita jumpa lagi.